سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حسبي الله لديني، حسبي الله لمن أهمني، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بسوء، حسبي الله حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند المسألة في القبر، حسبي الله عند الميزان، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله الذي لا إله إلا هو أنيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bihalalin haramin wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati ya Allah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammin lisani yafqahu qawli. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antuhimal dunia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib kita seterusnya. Jom kita baca buku kitab tafsir Tuan Guru Ni Aziz, Ni Abdul Aziz, insyaAllah. Sebelum kita baca, kita mulakan surah Al-Fatihah, insyaAllah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu shiratal ladzina an'amta 'alaihim. InsyaAllah, sebelum kita mulakan, kita teruskan dengan share kita. Mudah-mudahan kita share, dapat kita share. Sama-sama kita share, insyaAllah. Mohon share di grup. InsyaAllah. Kita teruskan muka surat 14, insyaAllah. Kita masih lagi dalam ayat nombor 2, insyaAllah. Ayat nombor 2, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nazirum mabashir. Sadaqallahul azim. Surah Hud ayat nombor 2. Surah Hud nombor 11. Surah yang nombor 11 ayat nombor 2, insyaAllah. Tengok, kita ulang balik pagi tadi, ya, maknanya, maksud ayat tersebut ialah Al-Quran yang demikian sifatnya diturunkan oleh Allah supaya janganlah kamu menyembah sesuatu pun melainkan Allah. Yakni katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kamu sebagai pemberi amaran, yakni kepada orang-orang yang ingkar
kepada orang yang ingkar, dan pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Surah Hud ayat 2. InsyaAllah. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang Allah buat. Allah lah yang maha bijaksana. Allah lah yang maha pakar. Apakah perkara lain yang Allah hendak beritahu kepada kita ialah selain daripada itu. Kalau kita perhatikan ada 5, tulis ini, ada 5 perkara yang Allah beritahu di awal surah Hud. Ada 5 perkara penting yang diterapkan di sini. Mesej yang penting, 5 mesej yang penting, 5 perkara yang penting, iaitu dikategorikan dengan 5 di dalam catatan Tuan Guru, insyaAllah. Yang pertama, alla ta'budu illallah. Maksudnya, wahai semua manusia, kamu jangan berhamba. Jangan berhamba dan jangan mengabdikan diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, perkara yang kedua yang Allah mesejkan kepada kita, innani lakum minhu nazirum. Innani lakum minhu nazirum wa bashir. Maksudnya, aku ini untuk kamu daripada Allah. Tolong beritahu perkara yang menggerunkan kamu seperti neraka. Tolong sampaikan dan tolong sampaikan perkara yang menyenangkan hati kamu, yakni syurga. Ini perkara yang kedua yang disampaikan pada Rasulullah SAW. Yang ketiga, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Maksudnya, kamu semua wahai manusia mesti beristighfar kepada Allah, kemudian bertaubat atau mengundur balik daripada melakukan maksiat. Mesej paling hebat, antara mesej yang paling hebat untuk kita sebenarnya, yang disampaikan kepada Rasulullah. Yang ketiga ni, kamu semua wahai manusia mesti beristighfar kepada Allah, kemudian bertaubat atau mengundur balik daripada melakukan maksiat. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir. Yang keempat, maksudnya kalau manusia ini tidak dengar kata juga, wahai Muhammad, beritahu kepada mereka bahawa aku ini bimbang benar. Takut kamu ini ditimpa bala di hari yang besar. Ini yang ketiga. Mesej untuk kita juga paling hebat dengan keadaan semasa. Maksudnya ketiga. Yang keempat, kalau manusia ini tidak dengar kata juga, wahai Muhammad SAW, beritahu kepada mereka bahawa aku ini bimbang benar. Takut kamu ini ditimpa bala di hari yang besar. Itu yang keempat. Dan yang kelima, ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kelima, yang bermaksud kepada Allah lah tempat kesudahan kamu belaka, dan Allah memang berkuasa penuh ke atas segenap perkara. Ini yang kelima. Tak ada lain untuk kita balik hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 5 perkara ini adalah intisari kandungan Al-Quran yang Allah beritahu kepada Nabi Hud, Nabi Muhammad, dan juga kepada nabi-nabi lain di seluruh dunia. Tidak ada nabi di muka dunia ini yang Tuhan tidak beritahu
yang tidak Tuhan beritahu perkara ini. Seperti kata Nabi Nuh, sementara saya masih hidup, saya hendak beritahu perkara ini. Selepas saya mati, penggantiku pun pula yang akan sambung memberitahu mengenainya. Nampak? 5 perkara ni terlalu hebat. Memang sampai dekat kita sekarang ni dah jelas, dah ditulis oleh Tuan Guru ni pun dalam tafsirannya. Sebelum di dalam Al-Quran surah Hud. Kita ulang balik ya, 5 poin yang penting untuk kita, untuk mesej biar kita takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita ada panduan kita di dalam dunia ni. Yang pertama, ala ta'budu wa illa ilallah wa illallah. Wahai semua manusia, kamu jangan berhamba dan jangan mengabdikan diri kecuali kepada Allah. Itu kita sebagai hamba. Bukan hamba dunia, bukan hamba duit, bukan hamba harta, bukan hamba orang. Kita hanya hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita kena abdikan. Kita kena ibadah. Kita kena ada terus kebajikan kita lillahi ta'ala. Ni diperintahkan. Itu yang pertama. Semua Rasul dapat mesej ni. Termasuklah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ditulis pula. Ya, direkodkan dalam surah Hud. Ni yang pertama. Manusia, jangan kamu berhamba dengan ataupun mengabdikan diri pada benda yang lain kecuali Allah saja. Itu yang pertama. Yang kedua, innani lakum minhu nazirum wa bashir. Aku ini untuk kamu daripada Allah. Maksudnya apa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu adalah messenger pada Allah Ta'ala. Wakil. Diamanahkan oleh Allah Ta'ala dan dipesan, tolong beritahu perkara yang menggerunkan kamu. Ada perkara yang Nabi tahu, Nabi nampak yang terlalu gerun, yang terlalu dahsyat, yang akan berlaku, akan datang. Untuk diberitahu kepada kita sebagai umatnya. Yakni bab neraka. Cerita neraka, khabar daripada neraka. Itu yang sebenarnya kita disuruh bagi tahu oleh Rasulullah SAW. Nabi dipesankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberitahu adanya neraka. Kalau nak summarize kan, kalau nak diceritakan Al-Quran ni ada khabar. Betul, ada khabar. Khabar duka cita, khabar suka cita. Khabar duka cita adalah ni, adanya bab neraka yang standby untuk mengerjakan kita besok di akhirat. Allah, tuan-tuan. Tu, batu kita dibaca sembahyang pun kita masih lagi kita berzikir. Zikir yang minta pada Allah Ta'ala. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. 7 kali kalau boleh tiap-tiap waktu. Untuk apa? Untuk mengelakkan adanya 7 pintu neraka yang standby menanti kita. Dalam kitab yang lama ditulis. 7 pintu neraka standby untuk menantikan kita. Itu sebab tu kita minta jauhkan daripada api neraka. Kemudian Nabi disuruh juga untuk memberitahu adanya perkara yang menyenangkan hati. Cerita terbaik, berita terbaik, iaitu bab syurga. Macam-macam kehebatan syurga, kelebihan syurga, kelembutan syurga, kewangian syurga. Diminta Rasulullah SAW memberitahu khabar yang hebat tersebut. Adanya bab syurga. Tapi ada syarat lah. Bila nak masuk syurga kan ada syaratnya, ada lesen dia, ada sijil dia, untuk baru kita boleh masuk ke dalam syurga. Yang paling hebat, kita senantiasa minta kita masuk ke dalam syurga. Yang ketiga, mesej yang Allah bagi, perkara yang ketiga dalam surah Quran ialah wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Kamu semua wahai manusia mesti beristighfar kepada Allah. Kemudian bertaubat atau mengundur balik daripada melakukan maksiat. Yang pertama, pastikan kita ni beristighfar. Allah menyuruh kita beristighfar, mesti beristighfar.
Pasal apa? Kita sering melakukan dosa, sering melakukan kesilapan. Bila beristighfar maksudnya apa? Maksudnya kita minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah terima, Allah tunggu taubat kita. Allah tunggu istighfar kita. Kata ulama, ya, kita saja yang sombong dengan Allah Taala. Sampai ke lani pun tak nak beristighfar. Dah ada pandemik yang hebat, ya. Dah ada pandemik yang hebat berlaku. Hebatnya peringatan Allah Ta'ala, kita masih lagi tak nak beristighfar. Kenapa? Pasal apa? Perangai sombong kita masih berlarutan. Semacam perangai kaum Nabi Musa. Dibacakan ayat Al-A'raf. Memang hebat sombongnya kaum Nabi Musa. Macam-macam ditimpa. Allah bagi macam-macam timpa bala pada mereka, tapi kedegilan memang berterusan sampailah ke saat ini. Tu, kita dah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita masih lagi nak sombong dengan Allah Taala? Allah minta kita beristighfar. Pasal apa? Allah hendak kita masuk ke dalam syurga, nak diampunkan dosa kita. Tapi dengan sifat kesombongan dihias pula dengan syaitan iblis, kita meneruskan perangai Yahudi tersebut. Kemudian Allah minta suruh apa? Suruh bertaubat. Ya, mohon taubat. Allah bagi peluang, sayangnya Allah Ta'ala pada kita. Ataupun mengundur balik daripada melakukan maksiat. Yang dah terlajak tu pun Allah suruh kita patah balik. Kita ada terlajak sekarang, memang kita banyak dah terlajak. Patahlah balik. Berhentilah bab-bab dunia yang terlampau leka, yang tidak berteraskan Islam, yang tidak berteraskan Al-Quran. Patah balik, buangkan yang lama tersebut. Pujuk hati kita, kita nak mati lama lagi. Dah berumur 60, ada yang berumur 80, ada yang berumur sampai 70, 90 pun ada, yang dekat 100 pun ada. Masih lagi nak terkejar dengan bab dunia. Tak payah, berhenti, patahlah balik. Mohon, ni Allah perintah, ya. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilai. Kamu semua wahai manusia mesti beristighfar kepada Allah, kemudian bertaubatlah atau mengundur balik daripada melakukan maksiat. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa in tawallau fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir. Kalau manusia ini tidak dengar juga, wahai Muhammad, beritahu kepada mereka bahawa aku ini bimbang benar. Takut kamu ini ditimpa bala di hari yang besar. Kalau kita masih lagi terus kedegilan kita yang hebat, kesombongan kita yang hebat, Nabi Muhammad diberitahukan Nabi Muhammad supaya dia bimbang benar. Bimbang benar apa? Bimbang benar kita semua akan ditimpa bala yang paling hebat di hari yang paling besar. Ini pun dah berlaku, kita tak tahu akan selepas ini. Hanya selepas ni Allah buat, kita pun tak tahu apa akan jadi. Cuba renung, cuba bimbangkan tuan-tuan. Ya, bila dah mengejut, bila mati mengejut, kita tak bersiap, kita tak ada pegangan, kita tak ada bekalan, tiba-tiba dipanggil nak menghadap satu lagi alam yang dipanggil hidup sesudah mati. Apa yang patutnya kita bawa? Apa yang sepatutnya kita bawa? Cuba renung, cuba bimbang-bimbangkan. Atau bimbang, kita tak apa lagi Quran, baru 2-3 ayat. Kita tak habis lagi qada sembahyang. Kita tak habis lagi qada puasa. Kita tak habis lagi bersedekah, berinfak. Tak habis lagi berbuat kebajikan. Sikit sangat kebajikan. Sikit sangat sembahyang sunat. Sembahyang fardu pun kadang-kadang terkapai-kapai. Ni kita bimbang. Allah bagi dah peringatan sekarang ni. Takut
kamu ini ditimpa bala yang di hari yang besar. Nabi pun bimbang. Nabi tengok awan yang hitam tu waktu di waktu zaman Rasulullah SAW. Nabi terlihat awan di langit tu berwarna hitam. Nabi terlalu bimbang. Terus dia ke masjid. Bimbang yang amat sangat. Kita kadang-kadang setiap-tiap hari sekarang ni pun dah gelap. Belum lagi maghrib dah hitam awan. Kita masih lagi bertenang di luar. Tak ada rasa apa, tak ada kebimbangan. Tu antara kita. Yang kelima, perkara yang kelima ialah ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Ayat yang kelima, perkara yang kelima, kepada Allah lah kamu tempat kesudahan. Tempat kesudahan kamu berlaku. Allah memang berkuasa penuh ke atas segenap perkara. Kita kesudahan kita, hujung hidup kita kepada Allah saja. Tak ada tempat lain. Kesudahan kita, last kali point kita ialah tempat kita adalah Allah saja. Yang paling hebat, yang paling berkuasa, yang berkuasa seterusnya, tak ada siapa lain, Allah sahaja. Setiap perkara, segenap perkara, semuanya berlaku Allah. Allah yang lakukan. 5 perkara ini adalah intisari kandungan Al-Quran yang Allah beritahu kepada Nabi Hud, Nabi Muhammad dan juga kepada Nabi-Nabi lain di seluruh dunia. Tidak ada Nabi di muka dunia ini yang Tuhan tidak beritahu perkara ini. Seperti kata Nabi Nuh, sementara saya masih hidup, saya hendak beritahu perkara ini. Selepas saya mati, penggantiku pula yang akan sambung memberitahu perkara ini. Tugas memberitahu perkara ini sambung menyambung dan bertali arus hingga perkara ini yang mana selepas kematian Nabi-Nabi, maka para ulama pula silih berganti menjalankan kerja-kerja ini. Ajaran nombor 1 yang disampaikan oleh Nabi-Nabi di muka dunia ini ialah, wahai semua manusia, kamu jangan berhamba dan mengabdikan diri kecuali kepada Allah. Ini yang pertama. Macam mana kita hendak suruh orang bersembahyang kalau kita tidak beritahu bahawa kita ini adalah hamba Allah Ta'ala? Sekadar beritahu bahawa kamu ini adalah anak Mamat dan emak kamu adalah Minah. Dia tidak akan bersembahyang disebabkan perkara ini. Adakah orang Melayu kena sembahyang, kena bersembahyang kerana dia berbangsa Melayu? Tidak. Maka orang yang tidak bersembahyang, dia hanya menganggap bahawa dia adalah orang Kota Baru. Maknya bernama Timah dan bapanya bernama Saleh. Hidupnya berbelit, yakni terlibat setakat itu sahaja. Tidak melancarkan naik hingga kesudahannya bahawa dia itu adalah hamba bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan pasal Melayu, bukan pasal bangsa, bukan pasal namanya, tapi pasal Allah Ta'ala sepatutnya dia bersembahyang. Daripada raja dalam istana sampailah kepada Pak Mat dan Pak Mut yang duduk di kampung, semua sekali kena diberitahu perkara ini. Kamu ini adalah hamba Tuhan. Maka barulah mereka, orang-orang ini akan bersembahyang, tidak mencuri, tidak terlibat dengan rasuah, tidak mengamalkan riba dan membuat perkara yang diperintahkan Allah Ta'ala. Itu tugasnya, untuk kita sampaikan. Pasal apa? Kita adalah hamba Tuhan, bukan hamba dunia. Bila dah beritahu perkara ini, dari beritahu perkara ini, maka barulah orang-orang ini bersembahyang. Tidak mencuri, pasal dia tahu dia hamba Allah. Dan tidak terlibat dengan rasuah. Dia tak ambil bab rasuah. Pasal apa? Dia tahu Allah perhatikan dia. Tidak mengamalkan riba. Allah perang riba. Bimbang dia. Dan membuat perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu.
Pasal apa? Dia mengatakan dia hamba Allah Subhanahu. Dalam pengajian sains dan psikologi ada disebutkan bahawa kalau manusia ini dibiarkan hidup dengan tidak diisi terlebih dahulu ruang pemikirannya dengan tauhid kepada Allah, maka ketika itu kehidupan manusia akan menjadi kacau bilau. Bila kosong, jiwa tu kosong, memang kacau bilau. Pasal apa? Tak ada siapa yang nak guide ataupun nak mengaturkan perancangan dia dalam kehidupan dia. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuridun wajha wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbah an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan jadikanlah dirimu senantiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan mereka kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup di dunia. Dan janganlah engkau mematuhi orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami di dalam Al-Quran, serta ia menurut hawa nafsunya, dan tingkah lakunya pula adalah melampaui kebenaran. Surah Al-Kahfi ayat 18. Ini peringatan untuk kita, supaya kita jadi hamba Allah sebenar-benarnya. Ulang balik, maksudnya, jadikanlah dirimu sebagai berdamping, sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Maksudnya kita jangan lekang pada orang yang bergantung hatinya. Hatinya tergantung dengan surau, hatinya tergantung dengan ulama, hatinya bergantung dengan masjid, hatinya bergantung dengan majlis-majlis ilmu, taman-taman syurga. Kita kena berdamping dengan sahabat. Kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, kalau boleh jangan lekang hati kita ni, jangan lekang diri kita ni dengan 7 hari dengan alim ulama. Atau tak ada alim ulama, kita cari orang-orang yang tergantung-gantung hatinya di masjid ataupun surau. Ni, maknanya mereka ni waktu pagi dan petang senantiasa ada di masjid ataupun dengan Allah Subhanahu. Kemudian yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Jangan kita lekang. Janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup ini. Jangan kita paling daripada masjid, jangan paling pada alim ulama, jangan paling pada orang yang tergantung dengan masjid hatinya. Pasal apa? Kita nak kejarkan dunia. Ini kesenangan hidup dunia. Jangan engkau mematuhi orang-orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran Allah di dalam Al-Quran. Jangan kita patuh pada orang yang maksiat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu dah dia memang lalai ataupun sengaja cari jalan keluar daripada kebenaran. Dia tahu benarnya Quran tapi dia tak nak ikut. Kita tak wajib patuh. Ini diajarkan dalam ayat surah Al-Kahfi. Dan mematuhi pengajaran kami dalam Al-Quran, serta menurutkan hawa nafsunya. Orang yang mengikut hawa nafsu tak wajib kita patuh. Dan tingkah lakunya pula adalah melampaui kebenaran. Kita tahu dah dia memang tak hendak bab Islam. Dia tak hendak menunaikan hukum-hukum Islam. Tak payah kita taat, tak payah kita takut, tak payah kita patuh orang yang sebegitu. Ini dipesankan, dituliskan di dalam ayat 28 surah Al-Kahfi.
Kemudian wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta, serta dia menurut hawa nafsunya dan tingkah lakunya. Ya. Serta dia menurut hawa nafsunya dan tingkah lakunya adalah melampaui kebenaran, tidak menentu, tidak mengikut kaedah. Contohnya, ketika musim cuti sekolah, ketika musim cuti persekolahan, sama ada pihak kerajaan, guru besar atau orang kampung, mereka tidak boleh membiarkan budak-budak balik bercuti di kampung duduk berkeliaran di tepi-tepi jalan. Tidak boleh dibiarkan begitu kerana akan musnahkan budak-budak. Masa mereka kena diisi, kita bawa mereka pergi ke bukit melancong buat kelas tambahan atau kelas jahitan. Tak boleh dibiarkan generasi muda membuang masa macam tu. Kita dah tahulah contoh tersebut. Tak ada mengikut kaedah, terbiar generasi muda dengan motor, dengan apa semua. Kosong belaka. Wahal masa itulah boleh diisi dengan bab knowledge ataupun ilmu. Semasa cuti sekolah tidak boleh dibiarkan budak-budak berselerak. Generasi muda tidak berselerak, nanti mereka akan terlibat dengan kes-kes pencurian dadah atau perlumbaan motosikal haram yang menyebabkan orang ramai tidak boleh tidur kerananya. Mereka jadi begitu kerana kepala mereka kosong. Oleh kerana Tuhan ini maha bijak, Dia sangat mengetahui bahawa kalau manusia tidak diisi dengan pengisian tauhid, mereka akan jadi macam-macam perangai. Maka perkara pertama yang perlu diisi di dalam kepala manusia ialah ilmu mengenali hidup. Di muka bumi ini kamu hanyalah bertaraf hamba. Aku adalah big boss atau tuan besar kamu, kata Tok Guru. Ya, Allah ni, ya, bila Allah mengaku kita ni adalah hamba-Nya, Dialah alim, Dia yang paling besar. Big boss yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan besar kita. Kita cuma hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita perlu isi dengan pengisian tauhid, baru dia mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid maknanya mengesakan Allah. Mengesakan Allah maknanya manusia hendaklah mengerti bahawa tidak ada benda yang paling mustahak untuk manusia menghabiskan masa, tenaga dan wang ringgit, bahkan nyawanya, kecuali untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala. Buatlah kerja apa-apa pun, tujuannya hendak suruh yakni minta Tuhan senyum. Bersembahyang hendak suruh Tuhan senyum. Bernikah hendak suruh Tuhan senyum. Bercerai hendak suruh Tuhan senyum. Berpolitik hendaklah suruh Tuhan senyum. Buat parti pun hendak suruh Tuhan senyum. Tu semuanya nak tidak mengundang kemurkaan Allah Subhanahu. Semua nak membuat benda yang Allah senyum ataupun Allah suka kepada kita. Maksudnya redanya Allah kepada perkara yang kita perlu lakukan. Hendaknya ada dalam setiap kepala manusia bahawa segala pengabdian diri mestilah hanya kepada Allah. Segala tutur kata, tingkah laku, pemikiran, wang ringgit, masa dan seluruh kehidupan hendaklah dilakukan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga mendapatkan senyum simpul daripada Allah dan kebaikan di dunia dan akhirat. Itu sepatutnya kita kejarkan bila hidup di dalam dunia. Pasal apa? Nak mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bagi bos kita ni, yang cipta kita ni senyum, supaya kita selamat, dunia pun kita selamat, akhirat pun selamat. Jadi saya ulang lagi, ini perkara utama yang menjadi perkara nombor 1 sejak zaman Nabi Nuh
sampailah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadikan orang itu kafir atau munafik adalah berpunca daripada perkara ini. Orang-orang ini sepatutnya tidak menjadi kafir atau munafik sebab mereka tahu hidupnya di dunia ini betul-betul kerana kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana sejak muda sampai tua tidak diisi kekosongan dirinya dengan tauhid, boleh jadi dia tidak tahu langsung ataupun dia tidak tahu, tetapi melalui proses pengajaran yang kabur ataupun melalui pendidikan yang tidak serius mengenai ubudiyah, yakni pengabdian kepada Tuhan, maka apabila sudah besar dia menjadi seorang yang kafir ataupun munafik. Itu yang pertama diterangkan malam ni. InsyaAllah kita akan sambung esok. Yang kedua yakni innani lakum, aku ini untuk kamu, minhu, daripada Allah Subhanahu. Maksudnya messenger, iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung malam petang esok insya-Allah untuk perenggan yang seterusnya, masih lagi dalam tafsir ayat yang nombor 2 dari kitab Tuan Guru tafsir daripada Al-Quran Nik Abdul Aziz Nikmat, Tuan Guru kita, insya-Allah. Mana yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana, Allahumma tawwil a'marana wa sahi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anish syarri abdina wa qdi hawajna fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahdika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa bika bi ni'matika alayya abu bi zambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Tawassalna bizi wal jabar wa tasamna bimalakut allazi la yamut isrif anna al-bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi wa lirrasulin. Allahumma ghnina bihalalin an haramik wa bifadl amman siwak. Bismikallahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah al-aliyyil dayyan, subhanallah syadidil arkan, subhanallah yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushghiluhu sya'nu an sya'an, subhanallah al-hannan mannan, subhanallah musabbahi fi kulli makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an zajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anin wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu suwai. Bismillahi masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati inu.
Bismillah, masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.